Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali kita ke debat bola episod 125. Saya Amin Fuad bersama dengan Amir Arafat. Sekali lagi di alam maya, belum lagi di studio. Secara rasmi, FM memperkenalkan Kim Panggon, jurulatih Harimau Malaya yang baru dan barisan kejurulatihannya. Kalau kau tengok, aku punya background ni ada 5 orang. Kau nak cerita sikit pasal Kim Panggon ni? Ini patut cerita Jufri ni. Kau cerita lah. Timanggon sikit. Aku cerita sikit lah. Aku yang, tambah, yang tak apa, kau cerita tu. Siapa Kim Panggon ni? orang kata dia orang Korea lah Kimanggon ni kan. Mana lagi? Kimanggon ni dulu bekas pemain Korea dan dia antara manager yang orang kata bukanlah berjaya tetapi yang banyak rekod dengan Hong Kong lah. Dia manage dengan South China punya team, and then bermula daripada 2009 dia di Hong Kong. Selaku dia ada take over sebagai interim untuk under 23 dan dia take over sebagai Hong Kong dalam setahun lebih di sana, dan dia pulang ke Korea sebagai assistant, kemudian ke Hong Kong balik semula. Itu lama di situ, aku rasa dekat 5-6 tahun sebelum pulang ke South Korea semula sebagai Vice President. Yalah, And Vice then President pengarah teknikal lah. pengarah teknikal, dan dikatakan ada cerita yang orang marah bila orang Korea marah bila sebab dia ada 2 orang patutnya kan, antara Kim Panggon dengan Kim, ada satu Kim Baik Taek ke apa tu. Dua nama, tapi orang Korea lagi suka pergi ambil Kim Baik Taek tu. Dia kata sebab dia orang sayang dengan Kim Panggon ni kerana dia membawa beberapa Pembaruan lah. pembaruan, dan coach terbaru Korea, South Korea pun Bento tu pun yang daripada Portugal tu pun dia yang bawa masuk dulu. Menjuarai kejohanan Sukan Timur Asia pada tahun 2009, pasukan bawah 23 tahun. Melangkah ke perlawanan akhir kejohanan Timur Asia macam AFF tu, versi diorang lah, tahun 2010. Pernah seri 2 kali dengan pasukan gergasi China sewaktu bersama Hong Kong, dan pernah tewas tipis kepada Qatar 3-2 di Hong Kong. Okay. Orang kata dia digelar sebagai Goose Hiding of Hong Kong. Goose Hiding ni famous lah dekat Korea sebab dia banyak selamat. Dia masa 2002 kan, World Cup kan, Piala Dunia, Goose Hiding ni dia bersama Korea. Kerana membangkitkan bola sepak Hong Kong, ada orang bagi gelaran kepada beliau Panggon Magic. Orang kata kalau kat Malaysia ni Tok Bomoh Panggon. So, katanya beliau berjaya mengubah mentaliti pemain bola sepak Hong Kong lebih berani menghadapi cabaran dan tidak takut untuk menang. Aku tak kenal pun siapa dia sebelum dia datang Malaysia ni sebenarnya. Betul. Aku tanya kau, Mek, kau kenal tak dia sebelum datang Malaysia? Kau tak kenal. Kau jangan tipu. So, kalau kau tanya aku, dia betul aku tak kenal, tapi bila tengok profil dia, bukanlah seorang jurulatih yang tak ada, bukan profesor Ustaz lah. Ada potensi. Profesor tu pun nampak gaya macam ada potensi juga kan. Sebab dia pernah jadi assistant kepada Carlos Queiroz, tak salah aku. Betul. Aku kan. Jadi yelah, terlalu awal nak cakap. Dia ada potensi, tapi honestly kalau kau tanya aku, memang aku tak kenal lah dia sebelum ni. Tapi persoalannya, kita pernah tanya benda ni, adakah trend mengambil jurulatih dari Korea Selatan dan Jepun ni, adakah kita mengikuti pasukan macam Vietnam dan Indonesia, dan sebelum ni Thailand yang mengambil jurulatih Jepun sebelum dipecat dan melantik jurulatih daripada Liga Thailand sendirilah, daripada Brazil tak salah aku kan. Adakah kau rasa benda ni sentimen atau apa rasionalnya? Apa sebabnya kau rasa? Justifikasi tu aku rasa Datuk Presiden sendiri pun dah justify benda tu dengan jawapan yang paling selamat sekali lah, iaitu dia yang paling available dan yang paling sesuai dan available at the moment. Bukan sebab macam kita nak main gag pressing ke, tak ada lah. Aku rasa mungkin tak juga, sebab apa yang available je lah. Mungkin kalau yang paling available next is the professor ni Loving Gada balik. Tetapi mungkin kita tak nak, mungkin Datuk Presiden tak nak repeat problem tu balik. Jadi aku rasa sebab tu antara final tu ialah dua-dua South Korean.
Aku rasa dua-dua tu lah yang available at the moment. Sebabkan sendiri mungkin diorang ada buat interview dan Kim Panggon sendiri pun ada cakap dengan media di Hong Kong ke di South Korea lah, tak ingat lah. Dia kata that's the right moment untuk dia keluar daripada pengurusan dan masuk balik kepada coaching. Sebab dia rasa this is the right moment. Dengan melihat sendiri kepada apa line up barisan coaches yang dibawa, aku rasa mungkin dia ada idea sendiri yang dulu usually coach datang seorang. Macam Nelo Vingada pun dia ada bawa seorang dua saja. Tapi this one di package dengan barisan kejurulatihan dia sendirilah. So aku rasa kali ni dia mungkin come out dengan the idea sendiri apa yang dia nak dan maybe dia tahu apa masalah Malaysia dan mungkin dia nak eksperimen lah. Biasalah FM ni kan suka cari orang yang suka buat eksperimen. Sebab dia pun suka buat eksperimen. Aku sebenarnya tak ada masalah kalau nak ikut trend. Asalkan kau tahu pelantikan tu ada sebabnya sendiri. Aku tak nak kita shock sendiri je sebab kita tahu daripada South Korea semua bagus. Macam contoh, sekarang ni kalau kau tengok dekat world football ataupun dunia bola sepak sekarang, banyak jurulatih daripada Jerman. Trend dia sekarang. Kalau kau perasan, dekat EPL saja ada Jurgen Klopp, ada Ralf Rangnick, ada Thomas Selangor Tuchel. pun ada. Yalah, Selangor pun ada lah contoh. Tapi ini bercakap pasal dunia bola sepak. Banyak ikut Jerman punya style. Aku tak kisah kalau Korea melahirkan banyak jurulatih Korea, kita ada sebab dan bukannya semata-matanya sentimen, aku tak ada masalah dengan tu. Tapi aku nampak engkau pun macam tak puas hati sebab engkau pun tak kenal dia. Okey, kita nak cerita pula lah tentang siapa barisan kejurulatihan Harimau Malaya yang akan bersama KPG. Kita panggil KPG lah KMG. KPMG. Kita bermula dengan Pau Marti Vicente, penolong jurulatih. Dari Spanyol ni aku sambunglah terus. Umur 38 tahun, muda, sangat muda. Sebelum ini jawatan beliau adalah di Akademi Barcelona, La Masia, bawah 18 tahun. Tahun 2017 pernah menjuarai kejohanan beliau Eropah bersama pasukan bawah umur Barcelona. Pernah bersama KPG di pasukan kebangsaan Hong Kong pada tahun 2012. Cho Jun Ho. Boleh cerita Cho Jun Ho ni siapa? Cho Jun Ho, mamat ni memiliki pengalaman luas dalam K-League dan pernah beraksi bersama beberapa pasukan di Korea Selatan. Antaranya macam Pohang Steelers, Jeju United dengan Daegu FC lah. Kau tak cerita dia sebagai apa? Dia ni ialah tukang buat sirap ke apa? Cho Jun Ho ni ialah jurulatih penjaga gol. Umur 48. Yang tinggi tu. Tu sebelah Amin tu 183, 6 kaki lah. So dia pernah jadi Daegu FC punya goalkeeper coach. Dia last kali sebelum datang Malaysia dia bersama dengan Chiang Rai United di Thailand. Bokan Kandami. Dia daripada Turki jurulatih kecergasan dari Turki, 35 tahun, lagi muda. Mempunyai pengalaman luas di Liga Bola Sepak Turki sebagai jurulatih kecergasan. Selain jurulatih kecergasan, tak salah aku dia pernah menjadi macam dalam pengurusan lah, ketua jabatan kecergasan macam tu lah lebih kurang. So dia muda lagi tapi juga mempunyai pengalaman lah. Okay? Lim Jai Hoon, jurulatih analisis juru analisis prestasi, analis. Tak banyak lah yang kita bercerita, tapi dia ni ada lesen AFC dan Korea Football Association dan dia ada sijil analisis bola sepak KFA lah. Jadi Kipanggun panggil dia knowing yang dia punya ability. Jadi dia ni pernah bersama sebagai jurulatih analisis prestasi dengan klub seperti Pohang Steelers dan Daegu FC juga. Jadi dia ni pun pernah bersama dengan skuad kebangsaan Korea Selatan dari tahun 2016 hingga 2019. Pengalaman tu. Jadi pengalaman dia besar juga. Umur dia pun masih dalam mid-40s. Jadi kita boleh tengok merangkumkan di sini sebenarnya Kim Panggun lah yang paling tua kat sini dengan usia 52-53. Naklah dia nak pijak dia orang ni. Senanglah boleh pulas-pulas telinga tu sebab dia paling senior. Tapi kat sini kita boleh rangkumkan dia panggil tim yang lengkap untuk setiap aspek teknikal termasuk sport science tu sendirilah.
Okey, sekarang ni kita nak lihat calon calon jurulatih tempatan yang akan bersama Kim Panggon. Okey. Calon-calonnya. Dia ada calon-calon dia. Calonnya. Tak salah aku ada 7 orang dan akhirnya akan dipilih 2 orang. Tapi sebenarnya FAM dah umum dah siapa yang dipilih. Yang dipilih adalah coach Ella Varasen yang sebenarnya daripada Sarawak United. Sarawak United berjaya ke Liga Super musim ni. So senang cerita, Ella Varasen ni dilepaskan Sarawak United untuk menjadi penolong jurulatih Kim Panggon lah secara rasmi. Baru je diumumkan tadi. Dan sini aku boleh tengok quote daripada Panggon, dia kata jurulatih yang jujur, committed, beliau sedia untuk memberi sepenuh kerjasama dan juga menyifatkan sebagai orang kata yang banyak tahulah pasal pemain-pemain dan liga ni. Dan aku dengar cerita Ella Varasen ni pertama kali dia kerja bawah FAM. So ini yalah, sebab sebelum ni kita nak cerita calon-calon. Okey, aku cerita dululah calon-calon dia. Walaupun kita dah tahu siapa yang FAM pilih, calon-calon dia yang apa orang kata macam aku cakap tadi ada 7 orang, tapi laporan mengatakan ada 2 calon senarai pendek, tapi Kak Kim Panggon nak jumpa ke semua sebelum dia memilih. Tapi sebelum dia jumpa tu pun sebenarnya aku dah dapat rasakan dia akan memilih Ella Varasen. Ini yang disebut-sebutkan oleh media lah. Okey. Calon-calon yang aku nak sebut dulu, ataupun Amin nak explain siapa-siapa dulu calon-calon dia sebelum aku explain? Aku tak ingat Amin siapa. Antaranya yang... Kejap aku dah cek balik. Tak apa, aku sebut dulu Ella Varasen lah. Calon-calon dia Ella Varasen. 57 tahun daripada Selangor. Kalau ikutkan sini dia paling tua lah sebab dia dah dipilih oleh FAM ataupun dipilih oleh Kim Panggon sendiri katanya. Bersama Sarawak United sebelum ni, pernah melatih pasukan PDRM, Melaka, PKNS, Terengganu dan Felda United sebelum ni. Tahun 2010 pernah menjuarai Liga Premier bersama Felda United. Tahun 2016 masuk Piala Malaysia Final bersama PKNS FC. Pernah didenda 10,000 dan digantung 12 bulan oleh FAM disebabkan pergaduhan bersama pengadil. Dia ni gangster lah. Kalau Kim Panggon dia memang keras, Ella Varasen. Kalau Kim Panggon tak dengar cakap dia bantai lah. Macam tu lah ibaratnya. Okey. Calon kedua, Zainal Abidin Hassan. Okey. Yeah. Ini 60 tahun. Ini antara yang paling tua lah, 60 tahun dari Selangor. Bekas legenda pemain kebangsaan, pernah melatih pasukan Pahang, Selangor ke United sebelum ni. Dan pernah menjuarai Piala Malaysia bersama Pahang tahun 2013 sebagai penolong jurulatih kepada Dollah Saleh. Tahun 2014 menang Piala Malaysia sebagai ketua jurulatih bersama Pahang. Tahun 2016 dilantik sebagai ketua jurulatih Selangor, namun dipecat hanya semusim. Tapi Zainal Abidin Hassan ni ada funny story sikit, kelakar sikit lah story dia. Azal? Aku ada kenal seorang individu yang pernah tengok Zainal Abidin Hassan ni buat training. Baru-baru ni jugalah, tak adalah lama sangat tapi tak adalah baru-baru ni sangat. Dia kata bila dia tengok training tu dia rasa biasa sangat, macam tak ada apa-apa yang special. Dia rasa macam tak ada yang istimewa lah bila dia tengok latihan kat padang, ataupun mungkin hari tu Zainal buat dia senyap-senyap ke, dia tak nak tunjuk ke apa, tapi tak tahulah. Individu tersebut selalu juga tengok Zainal buat session tu. So bila dia cakap cerita kat aku macam tu, aku terus jadi tak yakin. So okay, ni pasal Zainal Abidin Hassan lah. Itu terkejut, mau terkejut tu Mr. Kim kalau tengok Zainal coaching tu. Assistant dia tu. Calon ketiga adalah Azraiko. Minta maaf ini yang paling tua, bukan Zainal Abidin Hassan. Azraiko 69 tahun dari Kedah. Pernah melatih pasukan Kedah, Harimau Muda, Negeri Sembilan, Perak, Titim, Kelantan dan Sabah. Kali terakhir menjawat jawatan adalah tahun 2018 bersama Negeri Sembilan. Berjaya langkah sejarah apabila Kedah menjuarai double treble. Menjuarai 3 pertandingan dalam masa 2 tahun berturut-turut, Liga Malaysia, Piala FA. So ini memang orang kata benda yang dia tinggal lah bersama Kedah. Dia memang mempunyai reputasi yang besar. Tapi dia pernah bekerja bersama FAM tahun 2010, tapi dilantik sebagai ketua jurulatih Harimau Muda, tapi hanya tahan sekejap sebab ada perbalahan. Calon keempat Ismail Ibrahim. Ini aku tak banyak sangat info. Ismail Ibrahim dulu bekas pemain Selangor tak salah aku, kapten lah. Betul. Tak salah aku. Dia juga pernah bersama Barisan Kejurulatihan JDT. Pernah jadi interim pengurus jurulatih JDT selepas pengurus JDT ataupun ketua jurulatih JDT dipecat pada tahun 2015.
Ada juga pengalaman, aku tak pasti umur berapa, mungkin 50 lebih juga aku rasa. Okay. Calon kelima, Firdaus Tan Aziz. Okay, ini it gets interesting kat sini lah. Sebab ini nama-nama yang kita jarang dengar. Firdaus Tan Aziz. Berumur 38 tahun. Masih muda. Seorang bekas jurutera sebelum menjadi seorang jurulatih. Menjalani latihan intern bersama QPR pada tahun 2014. Pernah menjawat jawatan penolong jurulatih PJ Rangers tahun 2015. Menjawat jawatan penolong jurulatih Selangor tahun 2017 bersama P Maniam. Dia ni rapat dengan P Maniam. Tapi yang menarik kat sini adalah beliau merupakan bekas ketua jurulatih Akademi Moktadahri bawah 15 tahun sebelum ni dan kini menjawat jawatan ketua jurulatih bawah 19 tahun Selangor. Okey, Wan Mustafa, Wan Ismail, calon yang seterusnya. Nama ni sering kali dikaitkan dengan UiTM FC. Dia kerja bawah Frank Bernard sebagai penolong bersama pasukan UiTM FC sejak 2016 hingga 2018. Tahun 2020 kembali bersama pasukan UiTM FC sebagai penolong jurulatih di bawah pimpinan Frank Bernard lah macam aku cakap tadi. Okay. Calon yang terakhir kat sini adalah Wan Rohaimi. Ini pun nama orang kata yang kita kenal lah, bekas striker Pahang. Bekas pemain striker Pahang yang juga seorang lepas dia jadi penyerang, dia jadi pertahanan. Umur dia 45 tahun dari Kelantan. Dulu macam aku cakap lah, main dua posisi. Pernah bekas pemain Kelantan, Pahang, Terengganu, Penang, Selangor dan Johor. Beliau juga adalah bekas jurulatih di program NFDP dulu. Banyak mengendalikan pasukan bawah umur sebelum ni. Kini menjawat jawatan ketua jurulatih PDRM. Aku dengar cerita pasal Wan Rohaimi ni. Beliau adalah seorang jurulatih yang menggunakan cara permainan moden dan hantaran pendek dan progresif. Dia seorang yang sangat teliti Dia surprisingly. Aku terkejut juga sebab dia pun tak ada tua sangat. Dia 45 tahun je baru. So bagi aku mungkin benda-benda ni dia belajar, bila kau masuk NFDP, kau masuk daripada muda ni, dia lain sikit daripada kau terus masuk senior. So mungkin dari situ dia belajar. Sebab aku dengar cerita dia mempunyai buku nota yang jurulatih seringkali macam ada orang macam cakap boleh rujuk dia dan ada seorang bukan bekas pemain PDRM sendiri pun dia terkejut yang Wan Rohaimi ni seorang jurulatih yang sangat progresif. So surprise. Looking forward untuk dia. Calon-calon yang kita dah dengar tapi Ella Varasen dipilih. Okey, aku ada choice aku sendiri, pilihan aku sendiri dalam 7 orang ni. Sejujurnya, kalau kau tanya aku jangka masa pendek, mungkin Ella Varasen ni sesuai lah. Sebab dia dah tua. Dia mungkin betul dia kenal semua pemain di Liga Malaysia. Kalau kau tanya aku dari segi pengalaman, memang dia ada pengalaman dari peringkat senior lah. Kan? Tapi dalam jangka masa panjang, adakah beliau ni akan dijadikan ketua jurulatih Malaysia kalau Kim Panggon ni berundur? Jawapannya bagi aku tak lah. Sebab bagi aku kalau kau nak jangka masa panjang, kau kena ambil jurulatih yang muda, yang lebih terbuka. Sebab tu dalam dua calon ni yang aku akan pilih ni sebenarnya, antara calon-calon semua ni adalah Firdaus Tan yang daripada Selangor dan juga Wan Rohaimi. Antara kriteria yang diorang ambil kat situ ialah dia nak satu penolong jurulatih yang kenal bola sepak tempatan, the culture lah. But to what extent sebenarnya untuk kau perlukan jurulatih yang kenal dengan bola sepak tempatan? What's the needs of budaya culture yang kau perlukan? Adakah seorang jurulatih daripada luar tak boleh belajar tanpa ada kepakaran untuk orang tunjuk ajar? Itu persoalannya aku soal sendiri dan macam Jufri suka cakap lah, aku berikan kepada korang untuk korang fikirkan. Adakah dengan ada seorang yang experience macam Ella Varasen tu boleh membuat, aku tak nampak lah sebab I think apa yang dulu the list yang paling ada waktu kita ada Neloven Gada, kita Neloven dipaksa untuk ambil Tan Cheng Ho sebagai assistant. Yelah, lepas tu bila ada masalah Tan Cheng Ho sambung, betul tak? Ya, Tan Cheng Ho lebih muda sebab ada continuity tu. Macam saya cakap, sebab Kim Panggon akan berada di sini 2+2. By the time katalah Kim Panggon tak ada, umur Ella Varasen akan 62 ataupun almost 60 kalau umur dia sekarang. So bagi dia akan back to square one lah. In terms of benefit, tak ada benefit lah long term kalau kau tanya aku lah.
KPG melawat pasukan JDT. Hanya selang 2 hari selepas diumumkan secara rasmi sebagai Ketua Jurulatih Kebangsaan yang baru, KPG tidak membuang masa apabila beliau dan barisan kejurulatihan yang telah diumumkan sebelum ini terus berkunjung ke Johor untuk buat lawatan kerja. JDT menjadi kelab pertama dilawat oleh jurulatih dari Korea Selatan itu. Jurulatih. Dalam lawatan tersebut, Kim Panggon dan barisan kejurulatihannya telah melawat pusat latihan kelab bola sepak Darul Takzim, Padang Seri Gelam dan stadium lah. Okay. So Meh, macam mana, apa komen kau Meh? Yang tadi engkau pun macam ada marah tadi. Dia tak lawat Bukit Jalil dulu. Itulah, semua orang pun tanya sebenarnya because kenapa tak lawat Bukit Jalil. But the fact is, ramai yang tak tahu news yang stadium utama akan berpindah ke SSI. So, ya ke? sebab Betul? tu Kau jangan Meh. Sampai nanti kau. Aku question lah. Persoalan aku sama macam kau, macam netizen lain, which is kenapa bukan Bukit Jalil. Sebab itu stadium utama, itu stadium nasional bola sepak untuk Harimau Melaya. The home of the Tigers lah orang sepatutnya kan. Tapi orang cakap kata pusat latihan tak ada. Pusat latihan FM tak ada sangat, tak canggih macam JDT. Itulah, I'm about to go there lah sebenarnya orang kata kan. Mungkin aku merasakan bukan stadium yang akan ke sana, mungkin latihan pusat akan diadakan di Padang Seri Gelam and so on. Mungkin sebelum ni pun dah pernah ada. Sebelum ni pun dah pernah ada, tapi sebab mungkin antara sebab Kim Panggon sendiri mungkin dah request dia nak satu fasilitis bola sepak sukan yang terbaik, dan of course Datuk Presiden akan propose benda tu lah. Sebab kan there's a reason sebab kenapa dia bawa juru analisis prestasi, doktor ni semua dia punya sendiri. Padahal aku rasa the basic thing pun benda-benda ni walaupun saya hancai FM, diorang boleh provide semua benda ni. Tapi dia nak dia punya sendiri because they know the works, dan FM hanya perlukan sediakan the ground. Jadi aku merasakan the next first latihan pusat mungkin akan diadakan di selatan lah. Jadi bagi aku lawatan ni memang mengundang kontroversi sikit lah. Sebab banyak penyokong luar tanya apa rasionalnya pergi ke JDT, macam kau cakap tadi lah, kenapa tak pergi Bukit Jalil kan, kenapa tak pergi melawat fasiliti lawatan fasiliti Harimau Melaya. To be honest, lawatan fasiliti Harimau Melaya tu kat FAM tu je lah. Tak payah lawatan pun memang dah ada kat situ dah pun kan. Itu satu. Bagi aku tak ada masalah pun sebenarnya. Tetapi bagi aku tak ada masalah untuk dia pergi ke JDT. Tetapi dia kena buat lawatan ke semua pasukan, mengambil tahu tentang pasukan lain, sebab pasukan Malaysia ni bukan sahaja terdiri daripada pemain JDT. Walaupun sebenarnya sebahagian besarnya datang daripada JDT lah. Kan? So, ya betul, JDT mempunyai fasiliti dan kemudahan terbaik di Malaysia. Dan mungkin dia sesuai dijadikan sebagai kem latihan Harimau Melaya lah. Yelah, ada sebahagian penyokong kata, buat apa buat lawatan pasukan lain, bukan ada fasiliti pun. Bukan sebab fasiliti, bukan ada stadium pun. Ni mungkin penyokong JDT lah cakap lah, counter balik kan. Tapi bagi aku, dia bukan sebab fasiliti sebenarnya. Dia sebab untuk mengenali pasukan tempatan. Lainlah kalau semua pasukan ataupun pasukan Harimau Melaya ni terdiri daripada semua pemain JDT. Mungkin dia buat lawatan ke JDT je. Sebab ada juga daripada Selangor, dari Terengganu, dari Kedah. Jadi bagi aku, untuk mengelakkan kontroversi tu, Kim Panggon kena melawat semua pasukan, bukan sebab fasiliti, tapi untuk mengenali pasukan-pasukan pemain-pemain yang lain. Yang terakhirlah, harapan korang, ataupun bukan korang lah, harapan kau lah Meh, dengan barisan kejurulatihan yang baru ni, macam mana? Aku rasa aku minta diorang ada mental yang kuat lah. Mental yang kuat dari apa yang mental kuat tu? Kim Panggon lah mental kuat. Kim Panggon memang kena kuat lah. Sebab dia orang kata dia leader kan. Jadi aku rasa, dan among the rest, aku rasa diorang ada satu mentality yang kuat because mungkin diorang tak pandai bahasa Melayu. Tapi diorang akan nampak dia kalau perangai orang Malaysia ni tak perlu bercakap guna pandai bahasa Melayu pun. Mungkin by the way we react on the field, kalau kau gagal deliver ataupun certain things yang kau cakap tadi tu dah banyak, dah macam dah nak tergelincir tu, kita boleh tunjuk yang kita tidak puas hati lah. Tapi aku rasa aku mengharapkan mental yang kuat sajalah pun more than enough untuk daripada Kim Panggon sendiri. Harapan aku susah nak kata sebab FAM sendiri tak letak KPI.
Katakan kalau menang AFF pun, mungkin penyokong boleh cakap KPI patut layak ke Piala Asia. Adakah FAM sebenarnya nak selamatkan diri sebab tak ada KPI? Sebab kalau kau menang AFF pun, tiba-tiba penyokong boleh cakap, oh sebenarnya KPI patutnya pergi Piala Asia. Itu bahayanya bila tak ada KPI. Okey. Dan keduanya, kalau kau tanya aku, kena tahulah rasional nak lantik KPG ni sebab apa. Adakah sebab nak mengubah cara permainan ke, ataupun kita nak beri masa kepada Kim Panggon ke, ataupun sebenarnya nak menyambung legasi Tan Chee Ho yang sebelum ni bermain hantaran pendek, especially pada tahun 2019. Expectation tinggi tau Mes, sebab kita dah pernah bermain baik tau dengan Tan Chee Ho, walaupun yelah hujung-hujung tu tak berapa baik. Kalau Tan Chee Ho, kalau Kim Panggon ni tak gagal deliver bagi aku untuk bermain sebaik 2019, aku rasa penyokong akan mula bising benda tu. Sebab yelah selain menang, kita nak juga tengok cara permainan. Expectation dah tinggi, especially bila Tan Chee Ho dah achieve masa 2019 tu, walaupun bukan menang apa-apalah kan. So adakah Kim Panggon boleh menyamai rekod tahun 2019 Tan Chee Ho tu? Apa akan jadi? Okay. Nombor 3, aku nak tengok pemilihan pemain yang lebih baik dan stabil. Aku rasa ni semua orang nak tengok lah. And aku nak tengok cara permainan yang beri impak kepada pasukan. Mungkin bukan dari segi keputusan, tapi nampak macam ada identiti. Cara apa yang kita nak terapkan dengan Kim Panggon ni. Sebab masa Hong Kong ada orang cakap dia macam konservatif sikit, tapi aku tak akan percaya selagi aku tak tengok sendiri cara permainan Kim Panggon ni sendiri. Intensity perlu lebih baik. Kalau kau tanya aku berbanding AFF hari tu, teruk sangat intensity kita, permainan intensity kita berbanding tahun 2019. Untuk aku tak layak Piala Malaysia pun, bukan Piala Malaysia, sorry, Piala Asia. Aku tak salahkan Kim Panggon sebab benda ni dah separuh. Dia ada hanya 3-4 bulan saja. Kalau layak lagi bagus, tapi benda yang aku nak tengok adalah permainan positif. Itu saja aku nak tengok cara permainan kita. Adakah dia berjaya menukar mentaliti pemain-pemain, cara permainan, cara pemilihan pemain. Benda tu lagi penting lah bagi aku, agenda yang lebih penting untuk dia. Tapi kalau dia boleh layak Piala Asia, aku rasa orang buat tugu kot depan Bukit Jalil. Sebab bila kali terakhir kita layak Piala Asia secara merit? Betul tak Mana aku pun tak ingat dah. Tahun 2008 tu bukan secara merit. Aku rasa 1970 ada Once and Life. Ya ke? Ya. 2008 tu ialah kali kedua. Kita kena check balik. Cak, kau tengok. Tapi kalau dia layak Piala Malaysia, aku sendiri pergi buat tugu tu. Tapi Min, jawapan kau tu, tadi harapan aku bagi pendek kan. Nampak sangat aku memang tak ada harapan pun dengan ini. Dan sebab apa yang kau cakap tu pun harapan aku dan semua orang lah sebenarnya. Kau dah conclude kan. Tapi sebenarnya bila aku bagi pendek tu, nampak sangat aku pun tak ada harapan dengan ini. Aku dapat rasa dia ni mungkin aku can feel that way lah. Sebab usually bila last ada satu jurulatih daripada luar yang lama akan kekal untuk 4 tahun. Bila Min kau ingat? Tak ada pun. Alan Harris Min. Mungkin Alan Harris lah kali terakhir. Alan Harris. The last and then after that Bertalan Biskit out. Alan Harris lah. The late Alan Harris. Sebab aku rasa dia ada passion untuk bantu. Sebab dia to the limit untuk bantu betul-betul sampai aku ingat dia ada buat hantaran kawalan macam cikgu sekolah kau dulu Min. Hantaran dan kawalan. Punya training untuk Rusdi Suparman dulu. Dan after that dah tak ada dah. After that macam Bertalan Biskit memang pendek, one tournament and a half. The rest tak ada dah. Nelo tak ada. Itu harapan aku lah. Whether harapan aku tu jadi tak jadi, kita tak tahu. Sebab aku akan bagi peluang. Sebab aku nak tengok first game macam mana kan. Adakah kita punya permainan lagi progresif ke macam mana kan. So aku rasa itu saja yang kita boleh bercakap pasal Kim Panggon dan barisan kejurulatihan. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih.